Siapa-siapa percaya kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia buat baik kepada jiran dia. Hadis riwayat Muslim. Mari kita muhasabah diri kita malam ini. Kita jaga ataupun tidak hak jiran kita. Ataupun dalam kampung, seluruh anak-anak kita parking depan rumah jiran penuh sampai orang tak boleh nak masuk. Adakah kita buang sampah kita di depan rumah jiran kita? Adakah kita telah membina pagar dan tembok di rumah kita sampai rumah jiran kita tak masuk angin? Ini semua pekerjaan yang ditegah oleh agama kita. Tuan-tuan, jangankan kita, Nabi SAW sendiri setiap hari dipesan oleh Jibril supaya jaga jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi khairu ummah 2030. Yang mana dalam konsep khairu ummah 2030 ini, seperti yang pengurusi majlis sebutkan tadi, dia akronimnya adalah hebat, HEBAT, iaitu H daripada segi mengembalikan hikmah, wisdom, kebijaksanaan. Kerana sekarang orang cerdik ramai, tapi orang bijak kurang. Cerdik lain, wisdom lain. Sebab itu dalam Quran Allah suruh dakwah bukan dengan ilmu, tapi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan wisdom, kebijaksanaan. Orang cerdik ramai, postgrad ramai, tapi belum tentu bijak. Wisdom ini lain. Huruf yang kedua I dari sudut ekonomi, iaitu kita hendaklah memegang tali dan juga memegang timba. Bukan sekadar memegang tali, orang lain yang memegang timba. Kemudian dari segi B, baiti jannati, iaitu dari segi rumah tangga. A, anak-anak muda. Dan huruf terakhir iaitu T, dari sudut tarbiyah. Tarbiyah artinya kita nak memperkasakan masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Dia kalau kita tak tarbiyah, masyarakat akan jadi terbiah. Jadi lebih baik kita terbiah daripada terbiah. Hadirin hadirat sekalian, kita berkumpul malam ini kerana kita nak sesuai dengan perbicaraan kita Kampungku 2030. Ya, mencintai kampung ini sesuatu yang sangat mustahak. Berapa orang di kalangan kita yang betul-betul megah dengan kampung dia atau bangga dengan kampung dia? Setakat manakah tuan-tuan berbangga dengan kampung masing-masing? Adakah tuan-tuan mengabadikan nama kampung pada nama tuan-tuan? Kita kenal dengan satu pusat membeli belah yang terkenal di tanah air kita. Bahkan di seluruh dunia pun kenal. Namanya IKEA. 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 Rupa-rupanya IKEA ini namanya adalah gabungan huruf awal nama owner dia, sebutannya Ingvar Kamprad. Itu nama dia IKEA. Ingvar Kamprad. Dia gabungkan dengan nama kampungnya Altarid Aganeri yang terletak di Sweden. Begitu dia cinta kepada kampung dia, dia letakkan nama kampungnya dalam nama company-nya yang begitu hebat, IKEA. IK itu Ingvar Kamprad, campur dengan kampung dia I dan juga A, iaitu Altarid Aganeri, itu di Sweden sana. Jadilah IKEA. Bayangkan, ini simbol orang cinta pada kampung. Para ulama-ulama zaman dahulu pun sama. Mereka bila nak tunjukkan kecintaan mereka pada kampung, dia letakkan nama kampungnya pada nama dia. Sebagai contoh, ada ulama yang berasal daripada Lubuk Merbau. Jadi dia gunakan nama kampungnya sebagai lakab Al-Marbawi. Ada yang asal dari kampung Lubuk Paku di Maran, Pahang. Dia sayang kampung dia, dia kekalkan namanya sebab kampung Lubuk Paku jadi Al-Fakwi. Ada. Macam-macam lah kalau kita sebutkan satu persatu. Cuma pada malam ini, khairu ummah, kunci kampung nan abadi.
Bagaimana kita nak menjadi khairul ummah ini? Tidak boleh tidak, kita kena tengok Quran. Surah Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala memberikan indikator apakah ciri khairul ummah. Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang keluar berjumpa dengan manusia. Kamu suruh percaya kepada Tuhan. Para ulama antaranya Syekh Ali As-Sabuni, dia buat satu kitab tafsir namanya Safwatut Tafasir. Ketika dia mengulas Ali Imran 110, kata dia, predikat khairul ummah yang Allah berikan kepada kita disebabkan kita ini adalah umat yang paling bermanfaat kepada orang. Isanfa'un nas linnas. Sebab itulah, kalau kita nak bawa budaya khairul ummah 2030 ini, marilah kita jadi orang yang bermanfaat. Tuan-tuan sekalian, bagaimana nak jadi orang yang bermanfaat? Ini soalan pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Satu hari sahabat jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang kalau saya buat, nescaya saya akan dicintai oleh Allah? Maka apakah jawapan Nabi? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Kata Nabi, orang yang paling Tuhan cinta adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mari kita tanya malam ini, kita duduk dalam kampung ni, kita beri manfaat ataupun tidak? Ataupun kita dan juga keluarga kita menjadi beban dalam kampung ini? Orang kampung doa biarlah mati cepat satu keluarga ini, menyusahkan orang betul. Adakah kita memberi manfaat atau menyusahkan orang? Jadi Nabi sebut, kalau kau nak jadi orang yang paling dicintai Allah, jadilah orang yang paling memberi faedah kepada orang. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apa pula amalan yang kalau saya buat, nescaya Allah cinta kepada saya? Apa jawab Nabi? Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yadkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau menggembirakan seseorang. Sahabat tanya lagi, bagaimana caranya saya nak gembirakan orang ya Rasul? Mudah saja, 3 cara. Yakshifu anhu kurbatan, au yaqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Kau buat 3 perkara. Pertama, yakshif anhu kurbatan, kau hilangkan duka cita dia. Dia susah hati, dia sedang sugul, dia sedang kemurungan, kita hadir, kita ceriakan dia. Oh, itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, au yaqdi anhu dainan, engkau tolong bantu dia untuk menyelesaikan hutang dia. Tidak mesti kita turkang bayar, tidak, tapi permudahkan bagaimana proses pembayarannya. Dan yang ketiga, au tatrudu anhu ju'an, engkau beri makan kepada orang yang lapar. 3 amalan ini. Sehingga kan kata Nabi, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Aku, kata Nabi, kalau diberi pilihan, keluar pergi tolong orang atau duduk di masjid selama sebulan iktikaf, mana aku akan pilih? Nescaya aku akan pilih untuk keluar pergi bantu orang yang memerlukan. Tuan-tuan sekalian, apa pelajaran daripada riwayat ini? Orang yang paling khaira ummah, orang yang terbaik umat, kata para ulama, adalah hidupnya memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu sekarang ini kalau kita lihat, kebanyakan daripada kita sudah tidak memberi manfaat kepada orang. Kerana silaturahim, kita punya ukhuwah Islamiyah tidak dijaga dengan baik lagi sekarang ini. Sedangkan tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mesti menjaga hubungan sesama manusia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tetamu dia.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa-siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Maaf, dua perkara ini kalau dalam kampung semakin terhakis. Kita menyambung silaturahim hanya dengan orang yang memang nak sambung silaturahim kepada kita. Sedangkan dalam hadis-hadis disebutkan bahawa menyambung silaturahim artinya menyambung benda yang putus. Benda yang dulunya putus kita sambung, itulah menyambung silaturahim. Sehingga kan kata Nabi, paling terbaik adalah sambung silaturahim dengan orang yang tak suka kepada engkau. Wa an asila rahimi wa in jafani. Kau sambung silaturahim dengan orang yang terang-terang tak suka engkau. Macam contoh dalam saudara mara, sepupu adalah kata sepupu kita 50 orang. 49 orang kita baik, ada WhatsApp group. Tapi ada satu orang memang dia meluat dengan kita. Kita yang 49 orang kita jaga, itu bagus. Tapi kalau orang yang jaga silaturahim, bukan yang 49 tu dia jaga, yang tak suka dia tu dia jaga. Dia bernegur lah, Assalamualaikum, tak jawab, tak ada masalah, bukan masalah kita dah ulurkan salam. Dia yang tak nak jawab. Sebab itu inilah yang disebutkan oleh para ulama, dua perkara yang dah makin hakis dalam masyarakat adalah pertama, tidak memuliakan tetamu. Yang kedua, tidak lagi menyambung silaturahim. Pertama, tidak jaga tetamu. Dulu orang kita, orang Melayu, orang kampung, tetamu ni disambut, ditatang bagai minyak yang penuh. Kalau tetamu datang senja gemilang bayu berpuput, gugur kenanga celah jerami, besarlah hati kami menyambut tuan bertamu ke rumah kami. Batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Macam-macam lah gambaran suka tetamu datang. Apa sebab orang tua dulu suka tetamu datang? Kerana tetamu kalau datang, dia bawa rahmat. Inna taifa iza dakhala baitil mu'min dakhala ma'ahu alfun barakah wa alfun rahmah. Tetamu kalau datang ke tempat kita, dia datang bersamanya 1000 berkat dan 1000 rahmat. Jadi kita dapat berkat bila tetamu datang. Itu baru satu. Kalau satu keluarga, berapa banyak rahmat, berapa banyak berkat. Jadi orang dulu dia suka. Tapi orang sekarang dah tak ada lagi. Bila tetamu datang, soalan pertama dia tanya, bila nak balik? Itu tetamu yang dia tanya. Soalan pertama dia tanya, bila nak balik? Ini kan tak betul caranya itu. Bukankah Nabi dah mengajar, ad-dhiyafah salasatu ayyam, fa in kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun alaih. Tetamu itu kau mesti raih 3 hari, tak tanya bila nak balik. Tapi kalau dah lebih daripada 3 hari, itu sedekah kamu. Ni hadis Bukhari Muslim. Saya tadi baru sampai masjid. Saya ingat ada 6 orang dah tanya bila nak balik Kuantan. La ilaha illallah, aku baru sampai. Dia tanya dah bila nak balik Kuantan. Masalah ke dengan orang Kuantan? Memang suka nak tanya balik bila. Mana boleh tanya orang balik bila? Orang baru sampai. Oh, naya sungguh lah. Orang dulu kalau dia sampai tangga, tuan rumah tanya bila nak balik, dia balik ya. Kalau dulu lah, saya baik kapal terbang tak ada, kau tak balik dah tadi. Baru sampai, bila balik Kuantan pula? Bagilah ceramah dulu, makan mi udang dulu, rakyat dia dah tanya bila balik. Agak dia tak dididik. Tak apa, tak ada masalah. Orang tahu adab tapi tak buat, itu dia panggil biadab. Tapi orang yang tak tahu adab, dia langgar, itu panggil kurang ajar. Jadi orang kurang ajar kita ajarlah. Dia tidak salah, dia tak tahu. Oh, tak boleh tanya ustaz ya, orang balik. Memang tak boleh. Mana boleh? Dia kan habis selamat lah. Tak ada lah orang tanya dah lepas ni kan. Kalau tidak, balik Kuantan malam ni. Balik Kuantan balik. La ilaha illallah. Sebab itu budaya Arab, tuan-tuan bertamu rumah dia, perkara pertama dia akan sebut ahlan wa sahlan. Ahlan ni maknanya you jadi family saya. Ahli, ahlan. Dia bukan, kita terjemah ahlan wa sahlan welcome. Tak betul terjemahan itu. Ahlan wa sahlan, you family saya, I mudahkan urusan you. Sahlan.
Orang kita memang tak ada ahlan wa sahlan. Tetamu datang, ahlan wa sahlan wa jalan. Bila mau balik? Dia sibuk tanya orang bila mau balik. Lepas tu kalau kita tak kecil hati je. Kita ada anak saudara di KL misalnya. Kita pun pergilah KL. Sampai di Sungai Buloh misalnya, kita pun call dia. Kata aku mau sampai ni, dia boleh Penang apa semua. Anak saudara kita. Anak saudara apa cakap Penang? Saya tak kerti ingat bahasa-bahasa orang ni, Melaka-Melakan ni saya tak pandai sangat. Dia pun, Panggah bila sampai? Ni saat ni apa aku mau lepas tu, bila nak balik Penang? Dia tanya dah bila nak balik Penang. Sepatut anak saudara takkan tanya soalan macam tu. Yang lebih tak kurang ajar lagi, bukan dia biadab, dia kurang ajar. Dia tanya kita duduk hotel mana. Ini kau punya pak saudara, tak sepatut kau tanya duduk hotel mana. Pak saudara kena ajak ke rumah, makan nasi, tidur rumah kita. Walaupun kita pun tak adalah senang sangat. Pak saudara, mak saudara bukan nak makan sangat, tapi anak saudara berbudi bahasa bagus. Maknanya dia tahu orang ajak dia datang makan. Tapi sekarang benda ni dah terhakis. Yang kedua terhakis adalah menjaga silaturahim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, khairul ummah kita takkan sampai kepada gelaran itu kalau kita tak boleh jaga benda yang paling asas, iaitu menjaga hubungan dengan sesama kita. Tuan-tuan, menjaga silaturahim ini arahan Allah, bukan arahan para ulama ataupun hadis-hadis. Tengok dalam Quran, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah, peliharalah silaturahim, sesungguhnya aku sentiasa mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Ayat ini bagi orang lelaki-lelaki tiap-tiap minggu dengar dalam khutbah. Disuruh kita menjaga silaturahim. Bahkan dalam membantu orang susah pun Allah Ta'ala menyebutkan kau tolong silaturahim dulu. Maksudnya jaga hubungan dengan orang yang ada darah daging dengan kau. Silaturahim dulu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aku perintahkan kau adil dan jaga kebajikan, dan bantulah wa ita'i dzil qurba, jaga kaum kerabat engkau, kata Allah Ta'ala. Apa artinya? Allah Ta'ala meletakkan jaga saudara mara dulu, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin. Mari kita tanya malam ini, siapa di sini yang tolong saudara mara dia? Ada orang dia sibuk nak menolong orang lain, saudara mara dia susah. Bukan tak boleh kita bantu orang di Kemboja ke, di Palestin ke, di Syria ke, di mana-mana. Tak. Jiran kita dulu yang kita kena tolong. Orang terdekat dulu yang kita kena bantu. Masalah hari ini, waris sendiri pun tak dijaga. Dia sibuk nak buat rumah orang sana, rumah orang sini, sana sini, ke tempat lain. Rumah maknya dah sengit dah di kampung, dia tak ambil tahu. Dia sibuk nak betulkan pintu rumah orang sana, pintu rumah orang sini. Adik di sini rumahnya pintu pun dah tercabut-cabut, tidak dia bantu. Ini tidak betul. Dalam Quran Allah Ta'ala suruh kita jaga saudara mara kita. Duduk sekampung ini, bantu sesama kita. Jangan sibuk engkau nak cross ke tempat lain, bantu dulu. Mungkin ada orang akan kata, wah Ustaz, ini sudah fanatik, ini kronisma, mana boleh kita tolong saudara kita sendiri? Tuan-tuan sekalian, kalau semua orang bantu saudara dia sendiri, ada tak orang susah dalam kampung? Tak akan ada. Tuan-tuan keluar bank, ada orang minta sedekah. Cuba tuan-tuan tanya, mana saudara dia? Kalau dia ada saudara, dia tak akan jadi begitu. Maka jelas dia bukan orang sini. Dia tahu orang daripada negara lain, pelarian apa, kita tak tahu. Kalau dia ada saudara, saudara dia bantu dia, dia tak perlu sampai merempat begitu. Sebab itu setiap orang ini ada saudara dia.
Tak tahulah kau tuan-tuan keturunan buluh betung, abrakadabra, simsalabim, terus lahir tak ada saudara mara. Tak, semua orang ada saudara mara. Kalau orang ni jaga sepupu dia, sepupu jaga adik ipar dia, tidak akan ada orang susah dalam kampung kita. Baik itu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang kata jaga saudara mara ni sebagai kronisma, Nabi SAW adalah orang yang paling jaga sekali hubungan kekeluargaan. Nabi kita. Bayangkanlah tuan-tuan, tidak ada orang dalam sejarah yang sangat menjaga hubungan saudara mara melebihi daripada Nabi. Pernah Abu Sufyan, masa tu dia belum Islam, dia dipanggil oleh Hercules. Hercules panggil dia, tanya dia tentang siapa ini Muhammad. Masa tu Abu Sufyan belum Islam. Maka Hercules tanya, "Famadza ya'murukum?" Aku nak tahu ini Muhammad, apa yang dia ajar engkau orang buat? Apa jawab Abu Sufyan? Dia bukan Islam. Jawab Abu Sufyan, dia ajar kepada kami, "A'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afaf was-sillah." Kata Abu Sufyan, ini Muhammad, dia suruh kami nombor satu sembah Allah. Yang kedua, tinggalkan ajaran mengarut nenek moyang. Yang ketiga, dia suruh kami sembahyang. Yang keempat, suruh jadi jujur. Yang keenam, maafkan orang. Yang kelima, sambung hubungan silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu Nabi sangat jaga hubungan sesama orang. Ini musim-musim hijrah. Ucapan dasar Nabi yang pertama ketika sampai ke kota Madinah, sebagaimana hadis daripada Abu Yusuf bin Salam ataupun Abdullah bin Salam, Nabi masih di atas unta, belum sempat turun, Nabi telah sampaikan satu ucapan yang ringkas. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasillul arham wasallun nas wa nasuniyam tadkhulul jannata bis salam." Ini hadis riwayat Tirmizi. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, nombor satu, sebarkan salam. Yang kedua, beri orang makan, atau imut ta'am, buat keduri. Yang ketiga, silul arham, sambung balik hubungan saudara mara yang terputus, kata Nabi. Dan yang keempat, wasallu wa sunnam, semayanglah malam ketika orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Tapi masalah, ini saya ingat ramai yang dapat penjelasan ini. Masalah hari ini adalah bila tuan-tuan sebut perkataan silaturahim, apa yang tuan-tuan fahamkan? Silaturahim ni seolah-olah kita jaga hubungan dengan kawan-kawan, alumni sekolah, dengan kawan-kawan kita tempat bekerja dulu, WhatsApp group, jangan left group, itu jaga silaturahim. Ada buat reunion kita join, itu silaturahim. Ada buat family day, kawan-kawan geng-geng mancing, kita pun join, itu silaturahim. Tidak, silaturahim ini bukannya itu. Segala bentuk alumni, reunion, WhatsApp group, rakan sekampung, itu bukan silaturahim. Ada orang dia terlampau jaga hubungan dengan kawan-kawan, geng motor misalnya, dia jaga betul. Kalau dalam grup tak pernah left, kutuk lah macam mana pun. Tapi dia rumah mak jarang balik, adik-beradik tak tegur, kat rumah macam singa. Dengan kawan-kawan dia lah pelawak nombor satu. Tapi kat rumah macam rimau, tarang betul. Mak saudara tak pernah ziarah, mak saudara orang hari-hari dia ziarah. Mak saudara sendiri dia tak pernah ziarah. WhatsApp group kawan-kawan tak pernah left, jadi admin lagi. Tapi WhatsApp group saudara mara 3 minggu sekali left. Invite balik, left lagi. Kerjanya nge-left kerjanya. Tuan-tuan, jangan melebihi jaga hubungan orang lain, melebihi kerabat waris kita. Jaga hubungan kita. Sebab itu silaturahim dia terdiri dari dua perkataan, silah dan juga ar-rahim. Silah maknanya menyambung. Rahim ni apa artinya? Pada puan-puan ada tak rahim? Ada. Rahim tu rahim mar'ati ayyab tu manbati walada wa wa'wa minhu. Yang disebutkan rahim itu adalah rahim wanita, iaitu tempat janin berkembang dan terlindung di dalam perut wanita itu. Artinya silaturahim ini adalah menjaga hubungan dengan orang yang sama perut dengan kita. Saudara mara kita, sepupu sahabat kita,
jaga hubungan itu dulu. Ada orang mak saudara dia tak jaga, padahal itu waris dia, tapi dia sibuk jaga mak mertua. Mak mertua, tuan-tuan, ini dah banyak orang mendengar syarahan ini. Saya bertanya, mak mertua dengan mak saudara mana paling kuat dengan kita? Mak saudara. Mak mertua ni tuan-tuan, tak ada. Mak mertua ni boleh ganti, boleh tambah baru, tak ada masalah. Tapi mak mertua itulah, mak saudara itulah satu-satunya sampai kiamat. Baik itu Nabi sebut al-khalatu bimanzilatil ummi. Mak saudara setaraf dengan mak engkau. Salam cium tangan. Apa sebab? Dia adik-beradik mak kita. Tapi bagaimana nak dapat barakah? Tak jaga hubungan dengan mak saudara. Duduk sekampung, mak saudara rumah tak pergi. Rumah orang lain terbakar, kau tolong bagi nak gerak. Ni contoh saja. Tolong saudara dulu. Dulu pernah satu peristiwa pernah berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu orang pemuda, dia belajar dalam kelas Abu Hurairah. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, siapa-siapa yang ada putus hubungan silaturahim, sila berdiri keluar daripada masjid. Jangan duduk dalam kelas saya. Engkau menyebabkan rahmat tak turun. Jadi masing-masing pandang, siapa ni yang putus silaturahim? Tiba ada satu orang pemuda bangun, dia keluar. Orang pun pandang, oi dia ni rupanya. Dia pun keluar. Abu Hurairah sambung balik mengajar. Pemuda ni dia keluar daripada masjid, dia pergi cari mak saudara dia. Rupanya dia dah tak bercakap dengan mak saudaranya beberapa tahun. Tak apa isu tak tahulah. Dia pun terpaksalah tebalkan muka berjumpa. Dia tegur, Assalamualaikum Mak Ngah. Waalaikumsalam. Apa kau datang rumah aku? Mak saudara pun handal jugalah. Apa sebab kau datang rumah aku? Tak ada Mak Ngah, tadi saya tengah belajar begini-begini, Abu Hurairah cakap begini-begini. Saya rasa tak syok. Ini saya datang minta maaf lah, apa terlebih terkurang. Mak saudara dia pun kata, begini, kau balik kepada Abu Hurairah, kau tanya apa sebab dia suruh orang yang bergaduh mak saudara supaya keluar. Pergi tanya sekarang. Dia pun pergilah jumpa balik Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya pernah dengar Nabi bersabda, la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun pada satu-satu majlis itu rahmat kalau di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan saudara maranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita sendiri, kita mesti jaga bapa, mak ke atas. Mak, ayah dan adik-beradik dia. Mana mak saudara kita, pak saudara kita. Itu kena jaga. Salam cium tangan tu, don't play-play. Kemudian kita jaga atuk kita. Atuk, nenek ataupun wan. Mana mak dan bapa kepada mak ayah kita. Kemudian atas tu bapa, datuk, moyang, buyut. Buyut ni maknanya ibu bapa kepada moyang kita. Buyut, cakawari, cilawagi. Cilawagi atas sekali lah. Nenek moyang tingkat yang kelima. Itu tinggi sangatlah. Tuan-tuan sekarang, kalau betul-betul jaga silaturahim, tuan-tuan hafal nama tuan-tuan sampai bin berapa? Nama tuan-tuan bin sekian sampai mana? Orang yang jaga hubungan silaturahim, dia boleh susun bin dia sampai, tak tahulah sampai Datuk Maharaja Lela ke Mak Kilau apa tak tahu, dia boleh susun. Ini orang jaga silaturahim. Tapi kalau hidup tak campur orang, dia tahu sampai nama atuk dia je. Itu pun dia tahu nama je atuk dia, kubur atuk dia pun dia tak tahu mana. Macam mana kau nak jadi satu orang kalau saudara mara pun tak kenal? Ni orang muda, sementara orang tua-tua masih ada di kampung, tanya dia orang, mana kubur moyang saya, mana kubur nenek, adik-beradik nenek saudara mara, tanya. Sementara orang tua-tua ada, esok dah tak ada, korang pun tak tahu mana kubur, habis semua. Dokumenkan, bawa kamera, pergi ambil gambar, tulis ini kubur nenek punya sepupu, tulislah, janji ada rekod. Sekurang-kurangnya apa yang adik-adik buat sekarang memberi manfaat 10 tahun akan datang. Generasi muda esok dia dah tak tahu saudara. Kalau tanya kau keturunan apa, dia pun tak tahu dia keturunan apa. Kita simpan dokumen ini nak tunjuk kepada cucu cicit kita,
kita keturunan bukan beranak tepi longkang. Kita ada keturunan kita. Ni moyang kau kubur sini, moyang ni. Itu tujuannya. Nabi SAW, dia boleh susun keturunan dia sampai Nabi Ismail. Dia boleh sebut nama moyang dia. Ini tanda orang jaga silaturahim. Jadi itu yang ke atas. Kalau yang ke bawah, itu senang nak jagalah. Kita, anak, cucu, cicit, piut, piat, cicut, miat, miut, oneng. Kita jaga sampai ke bawah. Orang Arab, tuan-tuan, Penang kan ramai Arab. Orang Arab, tuan-tuan, dia sangat jaga dia punya keturunan. Sebab itu orang Arab, walaupun titik temunya pada datuk ketujuh, datuk dia banyak isteri. Jumpa-jumpa susun, temu pada datuk yang ketujuh. Dia akan tetap jaga hubungan. Asalkan sama marga. Orang sangat jaga. Ente punya sepupu kah? Anak punya sepupu lah. Padahal bukan sepupu betul. Saya ingat kupu-kupu dah. Kupu-pupu. Tapi sebab dia sama Al-Habsyi, Al-Aidrus, Al-apa. Sama marga. Dia jaga. Ini orang yang jaga silaturahim. Sebab itu marilah kita pada malam ini. Khairul ummah, untuk kampung kita dapat barakah, jaga balik saudara mara kita. Jaga balik, susun balik. Adat hidup berkaum keluarga. Ingat mengingat, jaga menjaga. Begitu juga dengan tetangga, supaya rumah menjadi surga. Dengan jiran janganlah bongkak, usah dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan berlagak, supaya pergaulan tidak akan rosak. Dengan jiran buatlah baik, kita semua bagaikan adik-beradik. Janganlah suka usik-mengusik, hidup sentosa sehilir semudik. Hidup serumah beramah tamah, bersompan santun, berlembut lidah. Kalau menegur, jangan menyergah. Kalau tak suka pun, jangan menyanggah. Hidup berjiran banyak cabaran. Tanggungjawab besar harus dibeban. Jaga kebajikan, itu kewajipan. Janganlah ia kita abaikan. Dengan jiran berbaiklah selalu. Lapangkan dada, bantu membantu. Ingat mengingat, janganlah jemu, supaya jiran tak menjadi seteru. Justru itu wahai sahabat, jaga peliharalah kaum kerabat. Dengan jiran ingat mengingat, supaya sejahtera kita dunia dan akhirat. Jadi yang pertama yang saya pesankan pada diri saya dan tuan-tuan malam ini, jaga saudara mara kita dulu. Tak ada orang nak tolong keluarga kita kalau kita sendiri tak tolong. Tolong keluarga kita dulu. Bukan kronisma ini. Anak saudara, takkan nak harap orang pula menolong yang berhormat. Nolong kita lah, nolong anak saudara kita. Tolong dia. Ini yang pertama dalam kampung. Yang kedua, dalam kampung kita nak jaga jiran tetangga. Jiran ni adalah orang yang bukan saudara kita. Orang dari negeri lain, orang dari daerah lain yang bukan darah daging kita. Tapi Nabi dah menyebut bahawa akan datang satu keadaan zaman, orang akan bergaduh, yang mana pergaduhan itu paling banyak berlaku adalah antara orang berjiran. Sebab itulah Nabi pesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang percaya kepada Allah, percaya hari kiamat, jangan kau sakitkan hati jiran kau. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Siapa-siapa percaya kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia buat baik kepada jiran dia. Hadis riwayat Muslim. Mari kita muhasabah diri kita malam ini. Kita jaga ataupun tidak hak jiran kita. Ataupun dalam kampung, seluruh anak-anak kita parking depan rumah jiran penuh sampai orang tak boleh nak masuk. Adakah kita buang sampah kita di depan rumah jiran kita? Adakah kita telah membina pagar dan tembok di rumah kita sampai rumah jiran kita tak masuk angin? Ini semua pekerjaan yang ditegah oleh agama kita. Tuan-tuan, jangankan kita, Nabi SAW sendiri setiap hari dipesan oleh Jibril supaya jaga jiran. Sampai kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuh.
Aku ni tiap-tiap hari Jibril kalau datang, mesti dia pesan supaya jagalah jiran. Sehingga kadang-kadang aku terfikir, agaknya jiran ni boleh dapat harta pusaka agaknya. Sebab selalu sangat dapat pesanan. Lepas itu ada orang, macam kita salah satu daripada teras kita adalah Baiti Jannati. Di dalam kita punya Khairah Ummah 2030 ni Baiti Jannati. Rumahku surgaku. Bagaimana nak mendapat rumahku surgaku? Ini Nabi pesan. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara kalau kau ada ini, rumah kau jadi surga. Apakah dia? Pertama, al-mar'atu salihah, isteri yang baik. Yang pertama. Yang kedua, al-maskan wasi', engkau dapat rumah yang luas. Yang ketiga, wal jaru salih, dapat jiran yang baik. Jiran baik rupanya Baiti Jannati. Yang keempat, wal markabul hani, kau ada kenderaan yang selesa nak dibawa. Wa arba'un minasyaqa, ada 4 perkara merupakan musibah bagi engkau. Pertama, dapat mar'atus su, dapat isteri yang kurang baik. Maknanya berselingkuh ke, ada boyfriend ke apa, itu memang habislah kita. Yang kedua, wal jarusu, dapat jiran jahat ataupun jiran yang menyusahkan kita. Yang ketiga, wa markabusu, dapat kereta asyik rosak je kerja, tak daya juga kita. Asyik pancit je tayar motor contohnya. Dan yang keempat, wal maskanud daik, rumah yang sempit. Ni hadis riwayat Baihaqi dan juga Tabrani. Sebab itu jiran bukan perkara kecil. Saudara kita jaga, jiran pun kita kena jaga, baru kampung kita dapat rahmat. Imam Al-Baihaqi dia ada buat satu kitab nama Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dia sebut iman ni ada 70 cabang, dan buat baik kepada jiran adalah cabang yang ke-67. Artinya orang yang beriman, kalau dia tak baik dengan jiran dia, imannya belum sempurna. Sebab itu kita para ulama pesan, sebelum beli rumah apa kena buat? Tuan-tuan biasa dah tempah rumah prima ke apa, tak kira lah. Nombor 1, kita akan dipanggil untuk undi mana rumah kita. Orang biasa nak beli rumah, dia tengok feng shui. Okey, ni ilmu kita hormatlah petua-petua ya. Dia tengok mana matahari pagi, mana matahari petang, matahari turun, mana naik, mana. Dia ada feng shui dia, bagus, tak ada masalah. Tapi apa pesan ulama ketika nak membeli rumah? Kata ulama, al-jar qabla dar. Bila beli rumah, tengok siapa jiranmu, baru kau lah belilah rumah itu. Siapa jiran kita? Orang baik ke orang tak baik? Itu sunnah Nabi SAW. Sehingga kan Nabi ajarkan satu doa supaya Allah kurniakan kita jiran yang baik. Ta'awwazu billah min jari sawi fi daril muqam. Mintalah dengan Allah supaya jauhkan daripada jiran yang buruk di tempat tinggal engkau, kata Nabi. Riwayat An-Nasai. Kadang kita ditransfer kerja ke negeri lain. Tuan-tuan dihantar ke Kedah ke misalnya, atau ke Perlis. Kita pun cari rumah sewa. Kita bukan kenal sangat orang kiri kanan. Sekali kita duduk hubur sebelah budak-budak kaki motor. Contohlah sajalah. Tiap-tiap petang dia test exhaust. Bom 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 bom. Bayangkanlah tuan-tuan. Jenis kutumbun, jenis balik malam. Bom 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 bom. Tengok bunyi exhaust. Kau main kuat. Bom 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 bom. Bom 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 bom. Apa perasaan kita? Ini ada anak kecil lagi. Jadi sebab itu Nabi suruh doa, mintakan kau dapat jiran yang bagus. Cuma hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan malam ini saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita buatlah baik kepada orang. InsyaAllah Allah akan kurniakan kepada kita jiran yang baik-baik juga. Sehingga kan kata Nabi, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta. Kata Nabi, kalau jiran engkau mengatakan engkau baik, maka memang engkau baik. Tetapi wa idza qalu innaka qad asata faqad asata. Tapi kalau jiran sendiri mengaku engkau orang jahat, maka memang benarlah engkau orang jahat. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang tahu perangai kita selain daripada isteri dan anak-anak? Jiran.
Kita di luar ada kopiah macam ustaz, bagus. Tapi di rumah menjerit macam King Kong. Wow, menjerit, kuat mengamuk, panas baran. Cari remote Astro tak jumpa, menjerit. Wow, Netflix tak ada, menjerit. Wow, macam King Kong. Siapa yang dengar? Jiran kita. Jadi kalau satu hari esok kita dah meninggal, orang tanya, untung awak duduk dengan dia. Dia kopiah tak tinggal, bagus. Jiran. Arwah macam King Kong, tak jumpa remote. Oh. Yang tahu perangai kita jiran kita je. Maka kata Nabi, kalau jiran kata kau baik, baiklah kau. Kalau jiran kata kau jahat, memang kau jahat. Sebab jiran saksi terdekat. Dia duduk belakang rumah kita. Dia duduk kiri kita, atas kita, depan kita. Dia tahu. Dan jiran ni tuan-tuan, dia pengganti saudara mara kita. Tadi kan Nabi suruh pertama, jaga saudara mara. Tapi katalah tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan bukan orang sini. Saudara mara mungkin di Pulau mungkin di Kedah, misalnya di Perak ke di mana ke. Jadi jiran yang ada dalam kampung kita sekarang adalah pengganti kepada saudara mara kita. Apa maknanya? Tuan-tuan kalau meninggal dunia, siapa uruskan jenazah tuan-tuan di sini? Jemaah masjid sini akan uruskan. Bukan saudara mara tuan-tuan daripada kampung datang. Jiran kita inilah akan menguruskan jenazah kita ini. Asah di batu si tanduk rusa, rusanya mati dilanggar kereta. Jiran membantu tak kira masa, dialah pengganti keluarga kita. Batu gelega, batu permata diikat dengan emas suasa. Jiran tetangga itulah saudara kita, layanlah dengan beramah mesra. Gerimis bercucuran, hujan tak lebat, gugur bertaburan si bunga langsan. Hidup berjiran mesti muafakat, kerana jiranlah orang paling dekat. Dialah akan tahu susah senang kita, sakit pening kita, dan kita mati esok, mereka jugalah yang uruskan. Saudara kita dari Ipoh tak sempat nak uruskan. Saudara kita daripada Alustar tak sempat. Jiran akan uruskan. Sebab itu Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, dia memberikan panduan. Jiran ini dia punya ukuran ada beberapa kriteria. Kalau ikut kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jiran ini ialah di mana, selama mana dia boleh dengar azan daripada qaryah kita, itulah limit jiran kita. Tuan-tuan di sini Masjid Ibadur Rahman, dia punya azan sampai ke mana? Jadi selagi azan tu boleh didengar, maka jiran tuan-tuan sampai ke situlah ramainya jiran kita. Dalam setengah riwayat disebut, jiran ini adalah mana-mana kampung yang masih boleh dengar qomat dari masjid kita. Samalah azan dengan qomat. Sebab itu Bilal kalau tak nak orang terlampau jauh jiran, janganlah kuat sangat radio tu. Speaker tu kurangkan sikit supaya qaryah kita tak terlampau luas, nanti letih kita nak menyantuni. Dan dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahawa jiran itu sebagaimana riwayat Aisyah dan juga tabi'in adalah 40 rumah keliling kita. Sama ada depan, belakang, kiri, kanan. Kalau Pening campur atas lah sebab banyak rumah tinggi-tinggi. So atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ini ada satu kupasan menarik. Ini ilmu ya. Dalam kitab Fathul Bari dia ada sebut, kita duduk dalam sekampung, siapa jiran yang kita kena beri keutamaan? Jiran ni ramai, tapi siapa yang kita nak berikan keutamaan, priority? Priority dari sudut nak menolong. Nombor satu, jiran yang mendapat prioriti paling utama kita kena tolong adalah jiran yang duduk paling dekat dengan pintu rumah kita. Artinya tuan-tuan, kalau nak bagi buah pun jangan cross sampai 3 lorong. Yang terdekat itu prioriti nombor satu. Nombor satu. Yang kedua, jiran yang ada hubungan saudara. Maknanya selepas kita beri makan misalnya nasi ke apa pada jiran terdekat, ada masak lebih. Nombor 2, prioriti jiran yang ada hubungan saudara. Mungkin kita berpisah dengan dia 2 lorong, pergi hantar sekejap. Pergi hantar sekejap. Panggil lalap mub ke apa, suruh pergi hantarkan. Sebab itu jiran kita yang ada darah daging. Mungkin dia sepupu kita, ipar ke apa ke, dia ada hubungan dengan kita.
Yang ketiga adalah jiran yang dipanggil kategori orang yang ada kelebihan. Kelebihan ni pertama ilmu. Contoh orang alim. Ustaz ni bukan suruh bagi asal ustaz bagi dah ada ustaz, ada orang baru nak start. Pandai-pandailah tuan-tuan memilih. Janji orang tu ada kelebihan. Tak mesti dia ustaz. Orang alim, orang ada budi bahasa, orang yang dihormati. Kita utamakan dia. Yang keempat, orang yang soleh. Orang soleh, orang abid, ahli ibadah. Dia bukan orang alim tapi orang baik. Dia orang masjid, dia bukan imam tapi masjid tak tinggal. Orang macam ni kita utamakan dalam nak memberi, nak menyantuni. Yang kelima, barulah masuk jiran yang fasik ataupun ahli maksiat. Maknanya dia memang bukan masjid punya orang, sembahyang Jumaat pun kita tak tahu mana dia sembahyang. Kadang rumah sewa, rumah bujang, bawa gepren lah apalah, berapa kali kena ras dengan pejabat agama, buat bodoh. Macam ni dia ahli maksiat. Dia tetap juga menduduki ranking jiran yang mesti disantuni. Mana sakit pening dia, kita kena ambil tahu. Sebab itulah ulama meletakkan yang keenam, jiran non-Muslim, termasuk juga yang mesti disantuni. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, mari kita tanya pada malam ini, kita beri tak hak-hak kita kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, dari segi hak-hak berjiran ini. Kita jangan lupa ya, macam kita di Pulau Pinang, kita tidak duduk sesama kita Muslim saja. Kita ada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Ingat, fa'ammal ladzi lahu haqqun wahilun fajaru musyrikun la rahima lahu haqqul jiwar. Kalau engkau duduk dengan jiran yang bukan Islam, mereka juga ada hak untuk engkau penuhi, iaitu haknya sebagai jiwar, sebagai jiran. Sebab itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Haqqul Jar dia bercerita, fa in kana jaruka yahudiyan au nasraniyan fid dari au fis suqi au fil bustan fajawirhu bil ma'ruf wa la tu'zih. Kalau jiran kau terdiri daripada orang Yahudi ataupun Nasrani yang duduk sama ada berjiran dengan di rumah engkau atau di pasar tempat engkau berniaga, maka hendaklah engkau menyantuni dia dan jangan sakitkan hati dia. Dalam kitab Is'adul Rafiq wa Bughyatus Sadiq ada satu kisah seorang ahli tasawuf, ahli sufi, namanya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi rahimahullah ataupun Al-Tustari rahimahullah. Dia ni duduk rumah tinggi, rumah 2 tingkat. Dia duduk tingkat bawah, jiran dia duduk tingkat atas. Jiran dia ni pula Majusi, bukan Islam, sembah api. Tiap-tiap hari kerjanya menadah air daripada tandas jirannya yang bocor. Dia macam ada leaking sikit, menitik sikit. Jadi Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dia tadah je air, dia tak pernah komplain pun. Tak pernah sekali pun dia komplain. Berbelas-belas tahun. Tahun 283 Hijrah, Sahal bin Abdullah Al-Tustari jatuh sakit. Orang pun ziarah. Datang jiran Majusi yang duduk tingkat atas pun ziarah juga. Bila dia datang, dia tengok banyak besin, banyak baldi. Dia tanya, tuan, kenapa banyak air tu? Dia pun kata, you punya toilet ada leaking lah. Saya tak sampai hati mau cakap, jadi saya tadah sajalah. Terkejut Majusi ni. Kata, tuan, kenapa tak kasih tahu sama saya? Ini boleh bincang mah, apa masalah? Ini kalau kita bincang, kita boleh bikin baru mah. Tapi apa jawab Abdullah At-Tusturi? Tak apa. Ini Nabi saya pesan, salasatun yuhibbuhumullah. Ada 3 golongan Allah cinta kepada mereka. Salah satunya, warajulu yakunu lau jarun yu'zihi jaru fayasbir ala azahu hatta yufarik bainahuma mautun au dhu'anun. Kata Abdullah, saya pernah dengar Nabi menyebut 3 golongan yang Allah cinta. Salah seorangnya adalah orang yang memiliki jiran dan dia bersabar terhadap gangguan daripada jiran dia sehinggalah ajal memisahkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Sebab itu kita dengan jiran, dengan sama Islam, of course tak ada masalah. Hatta dengan yang non-Muslim pun, ajaran agama kita menunjukkan bahawa kita kena santuni mereka. Dia ada adab khusus. Ada satu hadis, kata Amru ibn Syu'ib, Nabi tanya, "Atadruna ma haqqu jari?" Tahukah kamu apa hak-hak kamu berjiran? Sama ada Islam ataupun tidak? Kata sahabat, tak tahu ya Rasul. Nombor satu, izasta'ana bika a'antahu. Kalau dia susah, kau mesti tolong dia. Ini pertolongan dari segi moral, memberi semangat. Yang kedua, kata Nabi, wa izastansaraka nasartahu. Sekiranya dia minta bantuan, bantulah dia daripada segi material. Ada masa jiran, dia susah, dia bukan nak duit kita, dia nak orang bagi semangat saja. Dia duit banyak pada kita. Contoh, dia anak dia meninggal, pada dia jutawan. Tuan-tuan nak kumpul duit RM5 seorang bagi dia. Bukan soal duit. Dia nak ada orang mendengar cerita dia saja. Jadi sebagai jiran, dengarlah cerita. Jangan bila dia bercerita masalah dia, kita buat tak tahu. Jangan. Dia cerita, aku ni problem lah. Apa masalah? Aku rasa anak aku isap dadah lah. Itulah kau tak jaga anak kau. Lepas tu aku suruh pergi masjid, kau degil, kau dah sadar. Itu bala, musibah pada Allah SWT. Jangan begitu. Kita berjiran, bila jiran cerita problem, kita mesti sama bantu. Ada satu cerita tuan-tuan, ni tak tolong sama jiran ini. Ni cerita dongeng. Zaman dulu ada seekor tikus. Dia duduk di dapur. Hari-hari dia mencuri makanan. Jadi tuan rumah dah fed up, pasang perangkap tikus. Tikus intai, alamak, dia pasang perangkap tikus. Dia dah takut. Dia pergi jumpa jiran dia. Jiran dia yang pertama, ayam. Yam, kau kena tolong aku. Apa masalah kau? Bos dah pasang perangkap tikus. Dia nak bunuh aku ni. Kau mesti tolong aku, Yam. Kau jiran aku. Apa jawab ayam? Wahai tikus, namanya pun perangkap tikus. Apa kena mengena dengan aku? Kalau namanya perangkap ayam, aku akan fikirlah sama-sama juga. Kau selesaikanlah masalah kau. Ayam tak nak tolong. Akhirnya tikus jumpa dengan jiran yang kedua. Jiran kedua kambing. Kambing educator, janggut panjang. Dia pun tanya, Bing, aku ada problem, kau mesti tolong sama aku. Apa jawab kambing? Kambing ni dia educated. Dia kata, why tikus, namanya pun perangkap tikus, so this is not my problem. This is not my problem. Ini bukan masalah aku. Kau selesaikanlah. Tikus dia jumpa jiran yang ketiga nama lembu. Bu, tolong aku bu. Gini-gini pasang perangkap, matilah aku bu, aku nak makan macam mana? Apa jawab lembu? Lembu jawab cara lembu lah. Wahai tikus, aku kalau kena perangkap tu, tak ada masalah. Aku kuis kaki aku tercampak lah. Dia jawab cara lembu lah. Tak menyelesaikan masalah pun. Akhirnya tikus kecewa. Ada jiran tiga-tiga semua tak nak tolong. Okey, dia pun hadapi benda tu bersendirian. Malam itu tikus tak keluar operasi curi makanan. Tiba-tiba pukul 1 pagi perangkap terkena sesuatu. Pam, bunyi kuat. Dia pun intai. Rupanya ular tedung dah masuk dalam rumah. Jadi tuan rumah bila terdengar perangkap berbunyi, dia pun tengok, alamak, ular. Jadi dia pun nak lepaskan ular. Ketika isteri dia tarik perangkap, ular tu U-turn, patuk isteri tuan rumah. Bila patuk, isteri jatuh sakit. Jatuh sakit, biru dah semua ni. Ni cerita dongeng, tak ada hospital kan. Kalau saya cerita dia masuk ward, habis dah cerita kan. Jadi ni tak ada hospital ni. Jadi datang orang kampung, atau ini ente kena kasih makan ini. Adalah yang mencadangkan. Awak punya isteri, ini kalau kasih makan sup. Sup ayam kampung panas-panas. Jadi nanti racun boleh keluar. Tuan rumah fikir, mana aku nak cari sup, ayam. Teringat sebelah rumah ada ayam. Ayam yang mana? Ayam yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, ini bukan masalah aku. Akhirnya ayam ditangkap, disembelih. Kiok, 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 kiok. Mati ayam. Terkejut tikus. Alamak, ayam meninggal pula lah. Tuan rumah makanlah sup ayam. Berpeluh sekejap, sihat. Tapi selang 2-3 hari, sakit balik. Dia punya racun tak habis keluar lagi.
Datang orang kampung, ente punya isteri, ente mesti mau kasih kambing bakar. Itu kambing marinate 1 hari 2 hari, pagi diperap cantik punya, kemudian bakar. Kasih makan, ini mesti lari semua kuman. Ya tak ya, aku mau cari kambing, mana mau cari? Jumpa kambing sebelah rumah. Kambing yang mana? Kambing yang masa tikus minta tolong, dia boleh jawab, it's not my problem. Sekarang siapa punya problem? Yang meninggal bukannya tikus tapi kambing. Mbek jadi barbecue. Tuan rumah dia dua suami isteri buat barbecue kambing. Agaknya sedap, dia marinate. Makan overdose. Terbuntang dua-dua, akhirnya isteri terus meninggal dunia kerana overdose kambing. Sedihlah sang suami. Datang orang kampung uruskan jenazah. Oh, suami pun rasa termakan budi dengan orang kampung banyak menolong. Akhirnya dia niat nak buat kenduri. Cari-cari sebelah rumah ada lembu. Lembu yang mana? Ketika tikus minta tolong, lembu tak nak tolong. Tuan-tuan, apa pelajaran cerita ini? Pelajarannya adalah kalau ada jiran minta tolong sama kita, tuan-tuan tolonglah. Sebab nanti kalau dia susah, bukan dia seorang, sekampung susah. Contoh, katakanlah ada jiran tadi cerita ni, contoh anak dia ngisap dadah. Tuan-tuan buat tak tahu. Ataupun sekarang kita duduk di sini dengar di seberang ada orang statistik dadah tinggi. Wah, di Pulau Pinang di sebelah ni dadah itu tinggi. Kita sama kita, tak apa itu kampung sana, kampung sini semua okey, cantik, sini okey. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba kita dengar statistik ADK, oh dekat kampung kita pun ada dadah, budak dadah dah ada. Oh itu kampung lorong belah sana, lorong belah sini semua cantik, tak ada masalah. Kita tak ada cakna. Tiba-tiba dapat tahu punya kalau kita rumah ujung dah isap dadah anak dia. Ya tak apa, itu kita semua lorong belah sana, lorong belah sini semua anak Hafiz semua bagus, tak ada masalah dadah. Tuan-tuan, dadah tak dadah bukan masalah Hafiz tak Hafiz. Anak jiran kalau isap dadah, sementara mak bapak dia ada, dia boleh lagi ambil duit mak bapak dia beli dadah. Tapi esok mak bapak dah mati, dia nak beli di mana? Duit dia cari di mana? Dia cari dengan kita. Macam mana cara dia cari dengan kita? Ketuk pintu, Assalamualaikum, nak beli kek, beli pi kuda. Dah, dia naik ke atap rumah kita. Sebab itu kita tak nak benda ini berlaku. Maka Nabi ajarkan, iza sta'ana bika antahu. Kalau dia minta tolong, kau tolong. Ayo, kita seperti au dengan tebing, bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat pun sama laba, kehilangan pun sama berani. Ini dua perkara Nabi pesan. Kemudian yang ketiga Nabi pesan, kita sesama jiran, wa in istaqradaka aqradtahu. Kalau dia datang nak pinjam barang, berikan pinjam. Yang keempat, wa in iftaqara utta alaih. Kalau dia masak makanan, kalau kau masak makanan, hantar sikit pada jiran. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni kalau nak bagi pada jiran, saya sendiri anak 8 orang. Kalau saya nak bagi sama orang, apa tinggal untuk saya? Teringat saya satu kisah Abdullah bin Amru al-As. Dia ni sembelih kambing. Lepas dia sembelih kambing, dia ulang-ulang pesan. Ahdaitum li jarina al-Yahudi, ahdaitum li jarina al-Yahudi. Kata Abdullah, naklah selepas sembelih kambing ini beri kepada jiran kita Yahudi, beri kepada jiran kita Yahudi. Orang tanya, kenapa ente bersungguh sangat? Kata dia, kerana Nabi pernah pesan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Engkau kalau masak makanan, banyakkan kuah, berikan kepada jiranmu. Hadis riwayat Muslim. Contoh, tuan-tuan masak kari, banyak kari ikan, berilah sikit pada jiran, banyakkan kuah. Ikan tu mungkin besar pemadam pensil, tu je kita bagi. Yang penting kuahnya itu yang banyak. Jiran bukan nak sangat, dia hanya nak raikan saja. Yang kelima, wa iza marida uttahu. Kalau dia sakit, kau ziarah. Yang keenam, wa iza mata tabi'ta janazatuh. Kalau dia mati, kau uruskan jenazah dia. Yang ketujuh, wa in asabahu khairan hanna'tahu. Kalau dia dapat kebaikan, ucapkan tahniah.
Beberapa minggu lepas kita di Pulau Pinang ramai kawan-kawan kita yang dapat anugerah daripada TYT, dapat datuk dan macam-macam. Ada orang dia tak boleh, hati dia tak ada tasawuf, masih nak dengki saja. Dia tengok ni, wah dapat datuk pula dah. Ini sama sekolah dengan aku, bodoh pada aku lagi. Macam mana duduk belakang boleh dapat datuk? Tuan-tuan, ni apa punya mulut lah. Ini orang tak ada tasawuf. Orang yang kalau ada tasawuf, kawan-kawan dia berjaya, dia megah. Ini sekumil aku ni, belajar sama ni, nakal dulu ni, baguslah dia. Tak, dia akan bermegah dengan kejayaan sesama Islam. Yang ke-8, nak habis dah ceramah, sikit lagi, bateri nak habis. Yang ke-8, wa in asabahu musibah azaitahu. Kalau dia ditimpa musibah, takziahkan dia. Yang ke-9, wala tastazillu alaihi albina fatahjubur rih illa biizni. Jangan kau bina binaan di rumah yang menyebabkan angin tak masuk rumah dia. Tuan-tuan, pihak berkuasa tempatan ada undang-undang. Dapur kita tak boleh sambung berapa meter, depan, kiri, kanan. Ini undang-undang bukan manusia bikin. Yang ini undang-undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin. Rumah you tak boleh renovate, modify yang menyebabkan orang jadi tak selesa. Contoh rumah tu sepatutnya rumah tak boleh buat penambahan, kita buat, itu salah. Fatah juburih kata Nabi, menyebabkan angin tak masuk, kecuali illa biizni, kecuali kau dapat izin. Contoh kita duduk rumah teres, rumah dekat-dekat, semua tak ada dinding untuk pagar dia, jadi semua angin petang-petang boleh relax, angin sejuk. Tiba kita pasang dinding, tutup, rumah kita dah tutup semualah. Jadi jiran kiri kanan dah tak ada akses. Kalau kita nak buat, boleh minta izin. Jumpa jiran sebelah, bang, minta maaf, saya terpaksa nak tutup dinding sini dengan batu-bata, boleh bang? Saya minta maaf, anak saya 4 orang semua perempuan, jadi dia orang nak menjemur kain apa, jadi susah nak tutup gate, nak pakai tudung apa. Abang pun faham lah, saya semua anak perempuan, jadi masalah aurat dia sikit. Minta maaf bang, boleh bang? Minta izin je. Dia kata okey lah, kau buat lah, tapi yang bata belah sini kau jangan lupa pula plaster. Plaster patut warna pink ya, aku suka warna. Tak apalah, di request kita layan sajalah, kasihlah sikit, rai. Itu dibenarkan. Dan yang ke-10 yang terakhir, wala tu'dhi wa idza ishtaraita fakihatan fa'ahdilahu. Jangan kau sakitkan hati jiran. Kalau kau beli buah, hendaklah kamu beri pada dia. Wa illam taf'al fadkhilha sirran. Kalau kau tak nak bagi, maka masuklah ke rumah senyap-senyap. Wala yakhruju biha waladuka liyaghiza bika waladahu. Dan jangan kau suruh anak kau makan depan anak dia kerana nak sakitkan hati jiran. Jangan. Contoh, tuan-tuan pergi Cameron Highland. Semua orang tahu kita satu keluarga pergi Cameron Highland. Orang pun dalam kepala ini kalau balik Cameron mesti bawa balik strawberry. Jadi tuan-tuan belum beli seperti strawberry. Satu peti, satu kotak tu bukannya murah. Kita pun fikir, aku niat nak balik ini nak bagi pada mak, pada apa. Kalau nak bagi jiran semua, tak ada apa yang tinggal. Tak ada masalah, kata Nabi, kalau tak nak bagi boleh. Tapi pastikan fa'adkhilha sirran. Kamu pastikan kamu masuk ke rumah sembunyi-sembunyi. Mana tuan-tuan target tolak daripada tanah rata ataupun berincang sampai di Penang ni pukul 3 pagi lah target. Sampai pukul 3 pagi, tengah ada orang. Masuk, jiran pun tengah baik punya tidur, kita pakai kereta, turun strawberry, masuk dalam rumah, settle, boleh. Dan jangan pula hari esok terus suruh anak kita makan depan anak dia. Kau ambil strawberry ni, kau makan depan pagar, anak dia prom depan anak jiran. Sampai begitu detail Nabi mengajar kepada kita. Apa sebab? Kerana kita nak jadi umat yang terbaik sekali. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini bersempena dengan program Kampungku 2030. Dalam kita nak mencapai kepada pelan pembangunan 10 tahun umat Islam di Pulau Pinang, dalam rangka kita nak ikut pelan yang telah digaris bawahkan, iaitu hebat itu tadi. Saya tinggalkan kepada tuan-tuan, jagalah. Pertama, hubungan sesama kita, saudara mara mesti mau jaga. Yang kedua, hubungan jiran tetangga ini mesti mau jaga. Tanpa kekuatan ini, usaha kita nak menjadi umat terbaik tak akan dapat direalisasikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan.
Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu